Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan muslimin muslimat sidang jemaah yang menonton video rekaman pada kali ini, khususnya untuk surau As-Salikin Taman Desa Sentosa, pada pengajian ataupun dalam pembacaan kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ini merupakan rakaman siri pertama lah untuk bulan Jun tahun ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ujian dan juga fitnah daripada kita, menyembuhkan segala penyakit dan juga menghilangkan segala kesusahan yang menghalang kita daripada, yang paling utama ialah daripada umat Islam kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat kembali berjemaah, kembali dapat menunaikan solat fardu Jumaat dalam keadaan sebagaimana yang diperlukan oleh diri kita, diperlukan oleh setiap umat Islam, di mana keperluan kita bukan hanya setakat keperluan makan dan minum dan tempat tinggal. Yang paling utama ialah keperluan hati iman kita, keperluan rohani kita yang perlu ada waktunya, yang perlu ada masanya berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan amalan-amalan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, insya-Allah. Kita masuk pada hadis yang ke-40 daripada hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. An Abi Kabsyah al-Almari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه بغير علم لا يتقي فيه ربه
ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وغيره. Diriwayatkan daripada Hadrat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, sabdanya, 3 perkara aku bersumpah menegaskan kebenarannya, iaitu tiadalah berkurang harta seseorang dengan sebab dikeluarkan sedekahnya, dan tiadalah seseorang itu dizalimi dengan sesuatu kezaliman yang ia bersabar menanggungnya, melainkan Allah menambahkan dia dengan kemuliaan. Dan tiadalah seseorang memulakan sesuatu cara meminta sedekah, meminta-minta, melainkan Allah membukakan kepadanya pintu kepapaan. Dan aku menerangkan kepada kamu satu hadis pengajaran, maka hafazlah akan dia, yakni untuk dijadikan iktibar. Kemudian baginda menerangkannya, sabdanya, sebenarnya dunia, yakni habuan dunia mengenai ilmu agama dan harta hanyalah terbahagi kepada 4 keadaan manusia. Pertama, iaitu antara dunia. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 manusia ataupun terbahagi kepada 4 keadaan manusia. Pertama, orang yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan juga dengan ilmu agama, maka ia menggunakan ilmunya dengan berlaku taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, dan menggunakan hartanya untuk menghubungkan silaturrahim kaum kerabatnya, serta ia mengetahui hak Allah pada nikmat-nikmat yang dikurniakan itu. Maka orang yang demikian bersifat dengan semulia-mulia keadaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, orang yang telah dikurniakan Allah dengan ilmu agama sahaja dan tidak dikurniakannya dengan harta, lalu ia berkata dengan niatnya yang benar, kalaulah aku ada harta, sudah tentu aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si fulan, yakni yang dermawan itu. Maka ia beroleh balasan dengan sebab niatnya. Dengan yang demikian, maka balasan baik kedua-dua orang itu adalah sama. Dan ketiga, orang yang telah dikurniakan Allah harta dan tidak dikurniakan ilmu pengetahuan agama, maka ia menyalahgunakan hartanya dengan tidak berdasarkan ilmu. Ia tidak memelihara dirinya dengan harta itu daripada azab Tuhan, dan ia juga tidak menggunakan hartanya itu untuk silaturrahim, dan tidak pula mengetahui akan hak Allah pada hartanya itu, maka orang yang demikian bersifat dengan seburuk-buruk keadaan. Dan keempat, orang yang tidak dikurniakan Allah dengan harta dan tidak juga dengan ilmu agama, lalu ia berkata, kalaulah aku ada harta, sudah tentu aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si fulan itu. Maka ia beroleh balasan dengan sebab niatnya, yakni yang buruk itu, maka balasan buruk kedua-dua orang itu adalah sama. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan imam-imam yang lain. Hadis ke-40 ini menerangkan tentang, pertama,
beberapa perkara yang baik dan yang buruk. Kedua, kelebihan niat yang suci dan akibat niat yang buruk. Huraiannya. Pertama, perkara-perkara yang baik dan yang buruk. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang 3 perkara ataupun kesimpulan daripada keadaan-keadaan manusia dengan harta. Ada terbahagi kepada 3 keadaan. 2 di antaranya sungguh baik dilakukan dan yang satu lagi haram dilakukan. Baik. Yang pertama, perkara bersedekah. Kebanyakan manusia merasa berat hendak bersedekah atau menghulurkan derma bakti kerana pada lahirnya ataupun pada zahirnya perkara itu nampak mengurangkan harta bendanya. Oleh itu baginda SAW menegaskan dalam hadis ini bahawa harta seseorang tidak akan berkurang sama sekali disebabkan ia bersedekah sedikit sebanyak daripadanya. Bahkan dengan apa jalan pun hartanya itu akan tambah berkembang dan beroleh berkat selain daripada pahala yang akan didapatinya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana daripada sabdaan Nabi SAW dalam hadis ini tentang sedekah, iaitu yang paling utamanya bagaimana 3 keadaan manusia, 3 keadaan orang dengan harta, di mana 2 keadaan daripadanya ialah keadaan yang baik yang membawa kepada keberkatan, manakala satu daripada 3 itu akan membawa kepada keburukan dan juga kerugian. Yang pertama ialah orang yang Allah SWT berikan harta, kurniakan harta. Dia diberi rezeki harta yang banyak, harta yang melebihi ataupun harta yang bukan setakat cukup keperluan tetapi melebihi daripada keperluannya, pada zahirnya lah. Maknanya orang yang berharta. Dan memang sebahagian daripada kita, sebahagian daripada manusia diberikan begitu. Kalau kita lihat di kalangan orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah juga tidak terkecuali. Kalau orang-orang bukan Islam, mereka ramai sebagaimana janji Allah bahawasanya dunia ini memang tempat bagi syurga lah bagi orang-orang bukan Islam. Dan juga oleh kerana tidak ada nilainya dunia ini dari segi keduniaan semata-mata di sisi Allah, maka mereka telah dikurniakan banyak harta dan kemewahan. Namun begitu, untuk orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah, ada 2 keadaan. Tidak lari daripada 2 keadaan, dan semua orang, kalau 3 golongan yang 3 keadaan yang baik ini, dua keadaan yang sungguh baik dilakukan ini, maka sebenarnya semua orang-orang Islam, semua orang-orang yang beriman kepada Allah SWT termasuk di dalam 2 ini. Sama ada golongan yang pertama yang Allah Ta'ala berikan harta, yang Allah Ta'ala berikan kekayaan, yang Allah Ta'ala rezekikan dengan kelebihan-kelebihan rezeki, maka apakah perintah Allah SWT untuk dia? Apakah perkara yang dia perlu tahu untuk dia menunaikan hak, untuk dia menunjukkan kesyukuran, menzahirkan kesyukuran terhadap nikmat harta yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dia. Maka golongan pertama ini, dia ada harta. Sebelum itu tentang sedekah. Sebelum itu tentang sedekah lah. Sedekah ini ialah
satu amalan, satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga merupakan satu amalan yang tidak akan sama sekali mengurangkan harta. Ada orang yang mengeluarkan sedekah dengan banyak ataupun setiap hari, maka nampak dari segi mata kasar ataupun dari segi zahirnya nampak seperti dia telah asingkan, bawa keluar sebahagian harta dia daripada simpanannya, maka nampak macam berkurang. Kalau kita ikut kira-kira dunia, kira-kira matematik, ilmu hisab dunia, maka berkuranglah. Kalau satu hari ada 100, dibawa keluar setiap hari RM2 katakan, maka kuranglah, tinggal lagi RM98. Tetapi di sisi Allah SWT dalam agama ini tidak ada kurangnya, tidak akan menyebabkan kurang harta itu dengan sebab sedekah, kerana Allah SWT pasti akan membalasnya, akan menambahnya. Dan kalau sedekah wajib seperti zakat, maka bukan setakat ianya wajib dan pastilah tidak mengurangkan harta itu dari segi keberkatan, bahkan nanti akan digantikan. Harta itu akan disucikan. Bila harta itu suci, maka ianya sebenarnya menambahkan kebaikan dan keberkatan pada harta itu. Jadi sedekah ini sama sekali tidak akan mengurangkan harta. Bahkan sebenarnya satu perkara yang bertentangan dengan sedekah, iaitu seperti perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan dosa lah. Kalau sedekah ni beri, yang bertentang dengannya ialah seperti meminta-minta. Seperti meminta-minta lah, baba mas'alatin, bukan setakat minta itu, ini terkecuali lah bagi orang yang benar-benar susah, yang memang perlukan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kesusahan, maka dia boleh memohon ataupun bolehlah minta sekadar keperluannya. Namun ini keadaan meminta-minta, sifat sentiasa minta kepada orang lain, ini merupakan satu perkara yang bertentang dengan sedekah. Maka jika sedekah akan menambahkan harta, tidak akan mengurangkan harta, maka perbuatan ataupun sifat meminta-minta kepada orang ini akan membuka pintu kefakiran, akan membuka pintu yang lebih susah lagi. Orang yang dah memang susah, adanya sifat ini, adanya perbuatan ini, maka dia akan menyebabkan lebih terbukanya pintu kesusahan untuknya. Maka sebab itulah dalam setiap keadaan, sebagaimana yang telah diberitahu oleh Nabi SAW, setiap keadaan manusia, sama ada kaya, susah ataupun senang, adanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jika seseorang itu mendapat kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Bila bersyukur, apakah tanda seorang itu bersyukur? Maka dia perlu tunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak manusia daripada kesenangannya itu. Dan apabila seseorang itu berada dalam keadaan susah, keadaan yang kedua, maka ada juga perintah Allah SWT padanya, iaitu bersabar, dan juga apakah yang dia perlu lakukan sebagai tanda seseorang itu bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga ada disebutkan tentang orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini disebutkan bahawasanya orang yang dizalimi ini, doanya tidak ada perantaraan, tidak akan ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan qabuliyah, dengan penerimaan Allah. Tidak ada sebarang penghalang, walaupun dia seorang yang bukan Islam. Maka berhati-hatilah dengan doa orang-orang yang dizalimi. Dan orang yang dizalimi ini, apabila dia bersabar, maka nampak macam dia terus berada dalam
keadaan dizalimi, nampak macam dia rugi, tapi sebenarnya nampak macam dia rugi, nampak macam hina, tapi yang sebenarnya Allah SWT akan menambahkan untuknya kemuliaan. Lagi seseorang itu dizalimi lalu dan dia bersabar, maka lebih tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu taala. Lagi meningkat kemuliaan dia, lagi besar kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu taala. Dan apabila Allah Subhanahu taala muliakan seseorang, apabila Allah taala muliakan seseorang hamba, maka seluruh makhluk yang lain akan memuliakannya. Penduduk di langit, kalau dia nampak dizalimi, dihinakan oleh penduduk di bumi, namun begitu dia akan dimuliakan, dia akan dipandang mulia oleh penduduk-penduduk di langit, di kalangan para malaikat dan lain-lainnya. Dan mengenai 4 orang, 4 keadaan manusia dengan harta. Kesimpulannya, golongan yang pertama yang ada harta, yang diberi rezeki harta. Lalu ada yang dapat dikurniakan harta dan dia ada kefahaman agama, dia mempelajari perkara yang dia patut lakukan dengan hartanya, lalu dia beramal dengan ilmu tersebut, maka bila dia mematuhi perintah Allah dengan harta yang dia dapat, hasilnya dia akan belanjakannya di tempat-tempat yang Allah Subhanahu taala sukai, di tempat-tempat yang Allah taala perintahkan. Termasuklah juga dia akan menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabatnya. Maka di sini kita perlu kita boleh ambil beberapa faedah, iaitu yang pertama, semata-mata menghasilkan rezeki yang halal sahaja pun belum lagi menunaikan perintah Allah pada rezeki, pada harta itu. Rezeki itu, sesuatu rezeki itu perlu dihasilkan dengan cara, dengan sumber yang halal, dan juga dibelanjakan pada tempat-tempat yang halal, pada perkara-perkara yang akan menghubungkan silaturahim. Maka oleh kerana itu, orang-orang yang mempunyai lebihan harta, orang-orang yang kaya, mereka perlu fikirkan bagaimanakah mereka boleh belanjakan harta, dan di samping gunakan harta yang ada itu, nikmat yang Allah bagi itu, Allah SWT suka, Allah Ta'ala redha. Yang pertama sekali, bila ada harta, perlulah, yang paling penting sekali, perlulah dibayar zakat, iaitu sedekah yang wajib. Perlu ada cakna, perlu ada kesedaran untuk zakat. Maka bolehlah merujuk kepada pihak-pihak yang berwajib, boleh menghubungi ataupun bertanya kepada ustaz-ustaz bagaimanakah untuk mengeluarkan zakat dan cara yang sesuai, ataupun berhubung dengan badan-badan yang berkelayakan. Dan kita juga, orang-orang yang berharta juga perlu tahu siapakah yang dia patut dahulukan. Walaupun boleh bersedekah kepada sesiapa saja yang miskin, yang layak, ataupun orang-orang yang dikenali di luar sana, namun begitu tidak patut dan tidak layaklah seseorang itu membelakangkan atau mengkemudiankan kaum kerabatnya. Kalau kata ibu bapa itu memang wajiblah, ibu bapa, adik-beradik, ataupun pakcik makcik, di kalangan kaum kerabat, di kalangan jiran tetangga, maka mereka ini terlebih dahulu patut didahulukan pada sumbangan-sumbangan sedekah, ataupun di dalam menyempurnakan keperluan hidup. Kalau pergi ataupun kalau berikan kepada orang-orang, biasanya lah ujiannya ialah bila seseorang itu ada harta ataupun ada lebihan harta, maka ada sebahagiannya berlaku, mungkin kawan-kawan ataupun orang-orang yang berkait dengan perniagaan, kerja itu didahulukan, mungkin belanja, ataupun ada yang ada kurang boleh bantu dan sebagainya. Namun begitu terlupa pada yang memang orang yang ada hubung kait
yang Allah SWT, yang agama perintahkan supaya dihubungkan silaturahim dengan mereka, supaya dicukupkan keperluan-keperluan mereka. Walaupun mereka itu tak ada kaitan dengan perniagaan. Biasalah kalau dengan kaum kerabat ni biasa bukan meniaga sekali ataupun bukan mereka yang tolong. Namun begitu, ingatlah bahawasanya pada mereka itu, pada kaum kerabat, ada hak dalam harta seseorang, dalam harta kita, dalam harta yang Allah Ta'ala kurniakan dengan banyak itu. Itu golongan yang pertama, iaitu dia ada harta dan dikurniakan kepadanya kefahaman agama, ilmu agama. Dan yang kedua ialah golongan yang tidak mendapat harta, tidak dikurniakan harta yang lebih. Namun begitu, dengan adanya kefahaman agama, dengan adanya ilmu agama, maka walaupun tidak ada harta, walaupun tidak cukup harta, bahkan tak cukup pun keperluan, namun begitu, dengan besarnya rahmat Allah SWT, dengan luasnya peluang yang Allah SWT berikan, maka seseorang yang tak cukup harta itu, dia berniat dengan niat yang benar. Dia bersungguh-sungguh berniat, dalam hati dia mempunyai keazaman yang kuat. Jika apabila dia melihat orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang dengan harta itu dia menghubungkan silaturahim, dengan harta itu dia menjaga kebajikan kaum kerabat dan orang-orang yang di bawahannya, maka bila dia melihat kebaikan itu, bila dia melihat besarnya amalan yang dilakukan oleh orang yang dermawan, yang beriman itu, yang merupakan penyambung silaturahim itu, lalu dia pun berniat, kalaulah aku dapat sebagaimana yang orang dermawan itu dapat, maka aku pun nak buat macam dia buat. Maka dari segi pahala niat itu, dia telah mendapat pahala yang sama, dari segi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, kita perlu ada niat untuk buat kebaikan-kebaikan yang walaupun kita tidak ada peluang lagi melakukannya, tapi perlu ada azam dan niat. Kalau kata orang-orang yang berniaga ni, apabila mereka nak bersemangat dalam berniaga ataupun semangat dalam usaha perniagaan, maka mereka akan tengok kepada orang-orang yang berjaya dalam berniaga. Mereka akan tengok apa yang orang-orang lama dalam bisnes ni telah berjaya, yang sungguh-sungguh buat bisnes ni telah dapat, dan mereka akan beritahu, bolehlah buat impian untuk berjaya sebagaimana orang yang dah berjaya. Impian itu tidak salah, percuma. Berimajinasi berjaya itu percuma. Maka perlulah kita tahu dan kita sedar bahawasanya di sisi Allah SWT, dalam agama mempunyai perkara yang lebih besar lagi, iaitu kita berniat untuk melakukan kebaikan, kita berniat untuk bersedekah, kita berniat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan, keperluan-keperluan agama ini, keperluan manusia ini adalah lebih besar ganjarannya, dan juga percuma, tidak salah dan percuma. Maka oleh kerana itu, marilah kita sama-sama berazam dan berniat untuk melakukan kebaikan. Berniat untuk apabila kita lihat orang yang buat kebaikan, kita berazam untuk buat sebagaimana yang mereka telah lakukan. Kita lihat orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak buat kebaikan pada orang lain, maka kita juga berniat untuk jadi seperti mereka, walaupun ketika ini, pada saat ini, aku belum ada lagi kemampuan itu, belum ada lagi kekayaan seperti itu. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda berkenaan dengan sedekah, tidak pada setiap hari
tidak ada satu hari ataupun satu pagi yang berpagi-pagilah hamba-hamba yang bersedekah, menunaikan sedekah, melainkan turun dua malaikat, turun daripada langit dua malaikat. Memang malaikat ini tinggalnya mereka di langit, dan apabila mereka turun, biasanya akan mereka untuk menunaikan, mereka turun ke dunia ini, ke langit dunia ini, untuk menunaikan perintah-perintah Allah SWT, untuk menyampaikan dan menyampaikannya kepada hamba-hamba. Seperti malaikat-malaikat yang apabila turun ke langit, mereka ini akan mengisytiharkan, mereka akan buat iklan apakah perintah-perintah Allah SWT dan apakah ganjaran yang akan didapati oleh orang yang beramal. Macam inilah sedekah pada waktu pagi. Maka salah satu daripada dua malaikat akan berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak, yang bersedekah. Sedangkan satu malaikat lagi berdoa, Ya Allah, berilah kerosakan, kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya daripada bersedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Maka oleh kerana itu, bukan setakat, dan kita juga perlu faham bahawasanya dalam setiap keadaan sebenarnya, sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, peluang untuk menunaikan sedekah itu tetap ada, walaupun bagi orang yang susah. Maknanya orang yang tidak ada harta yang banyak, maka dia berusaha juga untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dengan kemampuan yang dia ada. Maka dengan niatnya itu ataupun dengan perbuatannya itu, dia buat bukan dalam keadaan senang, maka akan dilipat kali gandakan lagi pahalanya, bukan kerana nilai wang yang dikeluarkan mungkin RM1, tetapi pada mujahadah, pada kesungguhan, dan juga pada mujahadah yang dia telah lakukan, ganjaran itu, ganjaran pahala Allah SWT akan berikan kepadanya berlipat kali ganda, bukan sebab nilai wang itu. Kerana Allah SWT tidak berhajat pun kepada apa-apa, tak berhajat pun kepada sedekah kita yang banyak dan sebagainya. Namun begitu, kita yang berhajat kepada Allah, kita yang perlu memerlukan, mendambakan rahmat Allah SWT. Dengan rahmat Allah Ta'ala itulah kita semua akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi penerangan ataupun syarahan berkenaan hadis ini. InsyaAllah akan masuk pada golongan yang ketiga yang perlu kita jauhi daripada terlibat, ataupun kita perlu mengambil pelajaran daripada dua golongan yang tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.